berduri, tumbuh bersama, bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Kami merupakan pelajar daripada Karya Agung Melayu, Seksyen 3, Universiti Malaysia Sabah. Ini adalah ahli kumpulan kami. Nur Arina binti Jenerises, Syahrul Syahrizam bin Asran, Rani binti Rahman, Deveina Rachel Dedil dan Siti Syazwana Nafisah binti Sabarudin. Di saat akhir Kesultanan Melayu Melaka, Al-Kisah bermula apabila Alfonso di Albuquerque yang merupakan seorang jeneral yang turun daripada Viceroy dan naik ke Portugal. Lalu, Alfonso di Albuquerque bertemu dengan Raja Portugal dan meminta sekumpulan bala tentera untuk dibawa berlayar bersama. Raja Portugal pun memurniakan 4 buah armada dan 5 buah gali panjang kepada Alfonso de Albuquerque. Setelah itu, kapal pelayaran Alfonso de Albuquerque membuat persinggahan ke Goa untuk menambah bilangan armada untuk menuju ke Melaka. Kedatangan tentera Portugis bersama-sama dengan armada-armada mereka telah menggemparkan seluruh penduduk Melaka. Maka dipersembahkan oranglah kepada Sultan Ahmad Shah bahawa peringgi datang menyerang kita. 7 buah kapal, 8 buah galias, 9 buah gali panjang, 16 buah fusta. Lalu Sultan Mahmud mengarahkan rakyat Melaka melengkapkan diri untuk berperang. Di antara penduduk Melaka dan tentera Portugis, Melaka dibedil dan diserang oleh tentera Portugis. Hal ini telah menyebabkan banyak darah penduduk Melaka dan tentera Portugis yang tumpah akibat daripada bedilan tentera Portugis. Sultan Ahmad menuju ke tempat peperangan dengan menaiki gajah yang diberikan nama Jinak Cik. Baginda diiringi oleh Sri Udani, Tun Ali Hati, Makhdam Sadar Jahan dan Hulu Balang Istana. Gajah yang dinaiki melanggar tentera-tentera Portugis. Lalu, tentera Portugis pun lari menaiki perahu mereka dan membedil Melaka dari kapal mereka. Sultan Ahmad melihat tentera-tentera Portugis yang kembali menaiki armada-armada mereka di hujung jambatan sambil menaiki gajah. Lalu, Makhdum Sadar Jahan mengajak Sultan untuk pulang ke istana. Maka Sultan Ahmad pun pergilah ke jambatan mendapatkan peringgi. Terlalu banyak hulu balang mengiringkan baginda. Maka oleh Sultan Ahmad Shah ditempuh baginda dengan segala hulu balang. Peringgi pun pecah berhamburan lalu ke air. Sekaliannya undurlah ke perahunya. Maka dibedilnya dari kapal dengan meriam yang besar-besar. Seperti halilintar bunyinya. Maka Sultan Ahmad terdiri di atas gajah baginda di hujung jambatan. Kabar pun baginda tiada akan bedil yang seperti hujan lebat datangnya itu. Maka Makhdum berpegang dua-dua tangannya pada kiri kanan rengka. Kata Makhdum Sadar Jahan pada Sultan Ahmad, "Hei Sultan, di sini bukan tempat tauhid. Mari kita kembali." Maka Sultan Ahmad pun tersenyum. Lalu baginda pun kembalilah ke istana. Maka peringgi pun berseru dari kapal. Katanya, "Hei orang Melaka, ingat-ingat kamu sekalian. Demi Dios, esok hari kami naik ke darat." Maka sahut orang Melaka, "Baiklah." Maka Sultan Ahmad pun mengampungkan orang dan disuruh berhadir senjata. Maka hari pun malamlah. Segala hulu balang dan segala anak tuan-tuan semuanya bertunggu di balerung. Maka kata segala anak tuan-tuan itu, "Apa kita buat duduk saja ini? Baik kita membaca hikayat perang supaya kita beroleh faedah daripadanya." Maka sahut Tun Muhammad Unta, "Benarlah seperti kata tuan-tuan itu. Baiklah, Tun Indra Segara pergi pohonkan hikayat Muhammad Hanafiah. Sembahkan mudah-mudahan dapat patik-patik itu mengambil faedah daripadanya, kerana peringgi akan melanggar esok hari." Maka Tun Indra Segara pun masuklah menghadap Sultan Ahmad. Segala sembah orang itu semuanya dipersembahkan ke bawah duli baginda. Maka segala titah Sultan Ahmad itu semuanya disampaikannya pada segala anak tuan-tuan itu. Semuanya diam. Maka sahut Tun Isap pada Tun Indra Segara,
persembahkan ke bawah duli yang dipertuan. Salah tidak itu. Hendaknya yang dipertuan seperti Muhammad Hanafiah, patik-patik itu seperti hulu balang beniar. Maka Tun Indra segera menghadap masuk. Segala sembah Tun Isap itu semuanya dipersembahkannya kepada Sultan Ahmad. Maka Baginda pun tersenyum. Maka titah Sultan Ahmad, benar katanya itu. Dianugerahi Baginda hikayat Muhammad Hanafiah. Setelah hari siang, maka peringgi pun naiklah ke darat melanggar. Sultan pun naik gajah, juru demang namanya, Sri Udani di kepala, Tun Ali Hati di buntut. Maka Baginda pun keluarlah dengan segala hulu balang. Maka berperanglah orang Melaka dengan peringgi. Terlalu sabur daripada sangat tempuh segala hulu balang Melaka, segala peringgi pun mundur. Maka Sultan Mahmud Shah dan Sultan Ahmad berlepas diri pergi ke Melaka. Adapun bendahara ditandu dan dibawa lari oleh silamat gajah orang yang menandu itu. Maka peringgi pun datanglah dan kata bendahara pada silamat gajah, "Baiklah, baiklah, langgarlah aku pada peringgi." Maka kata bendahara, "Cih, cabarnya segala orang muda-muda ini. Apa daya aku telah tepok kalau aku lagi kuasa, mati aku dengan negeri Melaka ini." Sultan Ahmad berundur ke Hulu Muar dan kemudian ke Pahang, serta bertemu dengan Sultan Abdul Jamal dan Sultan Mansur Shah. Namun tidak lama kemudian, Sultan Mansur Shah mengawinkan anak kandang perempuannya hasil perkawinannya bersama Permaisuri Kelantan. Anak kandang perempuannya dikawinkan dengan Sultan Mansur Shah. Setelah sekian lama Sultan Mahmud Shah berada di Pahang, maka Baginda berangkat ke Johor lalu disembah oleh rakyat dengan, "Sungguh jauh tuanku untuk ke hulu negeri ini," dan Baginda berdiam di tebing tinggi. Adapun akan Sultan Ahmad sekaliannya baik dengan murahnya, tetapi ada celanya, sebab tiada kasih akan segala orang-orang besar dan pegawai, lainkan yang dikasihi Baginda segala orang muda-muda, dengan segala hamba raja yang tersebut itu juga dikasihi Baginda. Sultan Ahmad tidak menyukai kelakuan orang-orang besar, maka tiadalah berkenan pada Baginda akan akmal anak kanda Baginda itu membuangkan akmal raja-raja, maka disuruh Baginda kerjakan dalam senyap, yakni apabila datang ajal mereka itu, tiada terkemudian seketika dan tiada terdahulu seketika jua pun. Maka Sultan Ahmad pun mangkatlah, ditanam di Bukit Batu. Itulah disebut-sebut orang marhum di Bukit Batu. Setelah Sultan Ahmad sudah mangkat, maka oleh Sultan Mahmud, anak kanda Baginda, Raja Muzaffarlah ditimangkan Baginda akan kerajaan. Hatta Sultan Mahmud pun membuat negeri di Kopak. Adapun akan anak kanda Baginda Raja Muzaffar diserahkan mengaji pada seorang muallim sama-sama dengan anak tuan-tuan banyak. Maka tempat Baginda mengaji itu pertama dibentangi dengan tikar hamparan. Sudah itu permaidani, di atas permaidani itu peterana, di atas peterana itulah Raja Muzaffar duduk mengaji. Pergi memancing ke Sungai Sola, nilai dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.